Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Semua berada dalam keadaan yang bersedia untuk belajar, yang seronok untuk belajar. Okey, tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan dulu diri saya ni. Saya cikgu baru, Cikgu Fastakim. Boleh panggil Cikgu Fastakim ataupun boleh panggil Cikgu Fast. Dekat cikgu barulah dekat SMK Pulau Kasab ni. Okey, selamat berkenalan semua. Nanti kalau kita dah bersemuka, insyaAllah kita akan boleh kenal lagi lah. Okey. Okey, untuk kelas hari ni saya nak buat kelas sekejap je, tak lama. Kita sambung pada 1.2 bab 1, analisis fungsi. Buka buku teks muka surat 8. Okey. Daripada muka surat 8 ni je dah menerangkan sebenarnya apakah itu analisis fungsi. Okey, kita tengok pada gambar saja. Tengok gambar saja, kita tahu ini adalah komponen-komponen dalam rak kasut. Ini rak kasut. Okey, ini dia punya komponen. Tengok ada kayu beroti yang panjang, ada kayu yang pendek, ada paku, ada skru. Okey, ini merupakan komponen dan rak kasut ini adalah produk. Dan ini adalah dia punya produk yang berfungsi. Okey. Ni apabila kasut dah diletakkan atas rak kasut, apabila kasut ni dah diletakkan di atas rak kasut ni, maknanya produk itu produk yang berfungsi. Okey. Itu gambaran awal lah saya nak bagi kat awak. Okey. Sekejap Okey, jadi hari ni ada 3 subtopik yang saya nak sentuh. Yang pertama adalah untuk membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Yang kedua, bagaimana cara untuk awak melukis sistem fungsi. Dan yang terakhir adalah bagaimana awak membina modul fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu bagaimana awak membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Sebelum tu awak kena tahu apakah itu sistem, apakah itu subsistem dan apa itu supersistem. Okey, apakah itu sistem? Sistem itu adalah produk awak. Contohnya tadi rak kasut kan? Rak kasut itu adalah produk ataupun kita boleh panggil rak kasut itu adalah satu sistem. Apakah itu subsistem? Subsistem itu adalah komponen. Macam tadi dalam gambar tu ada kayu beroti panjang, ada kayu beroti pendek, ada paku dan ada skru. Betul? Itu adalah subsistem. Di mana ianya adalah komponen. Supersistem ni apa pula? Supersistem ni adalah faktor luaran ataupun faktor persekitaran yang memberi kesan kepada produk seperti lantai, cahaya dan juga kelembapan. Okey, kita balik kepada buku teks. Okey, baiklah. Awak nampak gambar ni? Saya suka menerangkan menggunakan gambar sebenarnya. Daripada ayat-ayat yang panjang ni, kita akan rumuskan dia dalam satu gambar je. Okey, nampak gambar ni? Gambar ni adalah satu gambar kerusi yang sudah rosak lah. Yang patah riuk dah ni, nampaknya ni. Okey, kerusi ni juga kita boleh panggil dia sebagai satu sistem. Tapi pada masa dia sebelum patah lah, kita boleh panggil satu sistem ataupun satu produk yang baik. Okey. Dan sistem ini digabungkan dengan pelbagai komponen. Contohnya, kalau dekat kerusi ini adalah tempat duduk dia, tempat penyandar, tempat letak tangan ni, skru, tayar kecil ni, itu merupakan komponen. Komponen ni kalau kita gabung-gabungkan dia, dapat satu produk. Dan apa yang terjadi kat sini adalah salah satu komponen yang berada dekat dalam kerusi ini
tidak berfungsi ataupun rosak ataupun patah. Contohnya skru berkarat ke, tangan tempat handle dia ni patah ke, itu akan mencacatkan bagaimana sistem itu berfungsi. Okey, dalam membuat hubung kain ni, 3 perkara yang awak perlu tahu adalah produk, yang kedua adalah fungsi dan yang ketiga adalah objek. Okey, ni contoh beberapa produk lah. Ada produk, fungsi dan juga objek. Contoh meja, meja memegang buku, cawan memegang air, klip memegang kertas dan kereta mengangkut manusia. Nampak tak? Meja memegang buku ni maknanya buku tu atas meja. Kalau air memegang cawan memegang air, maknanya air ni dalam cawan. Okey, untuk subtopik yang kedua, kita akan melukis sistem fungsi khusus kepada satu produk itu saja. Contoh kat sini adalah meja. Okey, bagaimana kita nak melukis sistem fungsi, kita kena ceraikan komponen. Kita kena tahu apakah komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah meja ni. Okey, kita mula daripada lantai lah. Senang kan? Okey, lantai memegang apa awak tengok ni? Lantai memegang kaki meja. Terusnya kaki meja memegang apa? Kaki meja memegang muka meja. Dan muka meja memegang buku. Tapi buku tak ada, kita anggaplah ada. Muka meja memegang buku. Ada satu lagi, iaitu komponen skru. Skru ni memegang apa? Skru ini memegang kaki meja dan juga memegang muka meja. Okey, nampak? Skru ni dia pegang dua-dua. Dia boleh pegang dua. Okey. Skru ni memegang kaki meja dan skru juga memegang muka meja. Ini adalah jadual komponen dan fungsi dia. Okey, lukisan model fungsi. Ini yang awak perlu lukis untuk kalau dalam exam nanti. Tengok. Kita start daripada lantai. Lantai memegang apa tadi? Lantai memegang kaki meja. Okey. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Dan muka meja memegang buku. Okey. Dan satu lagi komponen jangan tertinggal. Selalu orang tertinggal ni. Skru ni. Skru memegang apa? Skru memegang kaki meja dan juga memegang meja. Okey, itu adalah lukisan model fungsi. Okey, itu je. Senang kan? Kita masuk pada subtopik yang ketiga. Bagaimana untuk membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Ini awak dah siap dah model fungsi awak. Ini dah siap model fungsi. Tetapi kali ini saya nak awak menggunakan garisan interaksi. Apakah itu garisan interaksi? Okey, kita belajar sekejap lagi. Okey, ini adalah garisan interaksi. Okey, anak panah ni. Kalau anak panah sempurna macam ni, maknanya bergunalah normal. Di atas ni, ini adalah normal anak panah ni. Okey, kalau simbol itu garis anak panah itu putus-putus, maknanya ianya berguna tapi tidak mencukupi. Maknanya kalau kat meja tadi dia boleh memegang tapi goyang-goyang. Itu kita boleh buat simbol yang macam ni. Okey, simbol yang ketiga ialah anak panah yang tebal. Okey, yang tebal. Dia berguna tetapi berlebihan. Contohnya macam kaki meja ni kan. Kaki meja ni besar sangat ataupun terlalu berat ke, akan mendatangkan masalah lain. Jadi awak boleh gunakan simbol yang tebal, simbol anak panah yang tebal.
Dan simbol yang terakhir adalah anak panah yang bergelombang macam ni. Maknanya bermasalah ataupun harmful. Okay. Contohnya kat sini skru. Skru kita karat ke apa ke kan. Jadi dia tak boleh memegang kaki meja dan juga muka meja. Jadi kat sini kita boleh guna anak panah yang bergelombang. Maknanya apa? Maknanya berbahaya. Okay. Ini adalah contohnya. Contoh model fungsi yang menggunakan garisan interaksi. Okay. Lantai memegang kaki meja. Ini normal ke tak normal? Ini normal. Okay. Ini normal. Kaki meja memegang muka meja. Apa ni? Ini maksudnya apa? Anak panah ni. Maknanya ianya berguna tetapi tidak mencukupi. Maknanya goyang-goyang lah. Dia masih lagi melekat. Masih lagi berdiri meja tu. Tetapi macam bergoyang-goyang macam tu. Okay, jadi bila muka meja dah bergoyang, boleh ke pegang buku dengan baik? Tak boleh. Jadi macam ni juga. Dia masih lagi boleh letak. Buku masih lagi boleh letak. Tetapi berapa banyak buku kita boleh letak, itu akan merosakkan lah. Jadi ianya berguna tetapi tidak mencukupi. Okay. Okay, skru pula. Skru pun sama. Skru tak dapat memegang kaki meja dengan baik. Skru pun tidak boleh memegang muka meja dengan baik. Sebab apa? Sebab kelembapan. Kelembapan lah yang membuat skru ni menjadi karat. Sebab itulah kelembapan ni berbahaya kepada skru. Itulah satu model fungsi yang menggunakan garisan interaksi. Jadi model fungsi awak ni dah lengkap ke belum? Belum lagi sebenarnya. Okay, kita masuk kepada masalah fungsi dan punca masalah. Masalahnya kat sini adalah meja bergoyang dan tidak stabil. Okay, masalah yang tadi kita sembang dari tadi adalah meja bergoyang dan tidak stabil. Okay, ini adalah model fungsinya. Lantai memegang kaki meja ni okey, ini tak okey, tak okey, tak okey, tak okey. Okey. Awak pun dah tahu apakah penyebab masalah ini, iaitu kelembapan yang menyebabkan skru itu karat. Jadi masalahnya apa? Sebab apa? Sebab apa meja itu bergoyang? Sebab skru itu berkarat. Okay, sebab skru itu berkarat. Jadi awak kena bulatkan skru ini. Ini penting kalau awak tak bulatkan skru ni, tak bulatkan apakah masalah, markah akan ditolak. Dan ini semua ni barulah boleh dikatakan sebagai satu model fungsi yang baik, yang sempurna. Okay. Okay, ini analisis berantai, punca dan kesan. Okey, kalau jenis halangan yang semula jadi macam yang tadi tu, panas, hujan ataupun juga kelembapan. Kalau daripada sains fizik, momentum, graviti, sifat asas objek, ni kebolehan manusia. Okey, ini rajah ni merupakan rajah analisis kesan dan akibat. Okey. Okey. Analisis kesan dan akibat. Masalahnya apa? Masalahnya meja tak stabil. Mengapa? Muka meja tak stabil ataupun kaki meja tak stabil. Mengapa?
Sebab skru kaki meja longgar, skru muka meja longgar. Sebab apa longgar? Sebab skru berkarat. Sebab apa skru berkarat? Sebab adanya kelembapan. Itulah carta alir, analisis kesan dan akibat. Cara awak berfikir sebenarnya ni. Cara awak berfikir sentiasa cari punca masalah yang sebenar. Apakah punca masalah yang sebenar? Dan awak kena keluarkan satu idea bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. Kalau contohnya macam ni, masalah ni, macam mana yang awak nak betulkan balik meja tu? Adakah awak akan menghindarkan dari kelembapan ataupun awak tukar skru yang berkarat tu? Itu sebenarnya cara awak berfikir. Okey. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, okey, kerja rumah. Kerja rumah satu page je saya suruh awak buat, iaitu muka surat 3 buku aktiviti Buku aktiviti muka surat 3 saja. Okey. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya dalam grup, dan insyaAllah saya dengan Cik Wisma akan jawab. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.